Selamat datang ke saluran Mindset Knowledge, sebuah channel yang bertujuan untuk membuka minda anda dan mempromosikan pengetahuan tentang dunia. Apabila bersebut mengenai benua Afrika, gambaran apa yang terlintas di minda anda? Banyak orang secara naluriah mengaitkannya dengan kemiskinan, kelaparan, dan wabak penyakit yang melanda, hidup dalam keadaan yang sukar. Sebabnya mengapa sesetengah orang mempunyai reaksi naluriah seperti ini bukanlah tanpa sebab. Selama ini, ekonomi benua Afrika telah jauh ketinggalan berbanding negara-negara lain, dan kekurangan sumber pendidikan dan perubatan telah menyebabkan penyakit berjangkit kerap merebak di Afrika, membentuk stereotip tentang Afrika hitam di kalangan orang ramai. Merujuk kepada ranking purata GDP per kapita dari seluruh dunia pada tahun 2021, kebanyakan negara Afrika terletak di bahagian bawah ranking. South Sudan yang menduduki tempat terakhir hanya mempunyai purata GDP per kapita sebanyak kira-kira $303, yang merupakan 225 kali lebih rendah daripada Amerika Syarikat yang mempunyai purata GDP per kapita sebanyak $68,300. Walaupun benua Afrika dan benua Amerika dan Eropah terletak di atas benua yang sama, namun terdapat jurang yang besar antara kekayaan dan kemiskinan di antara mereka. Sebenarnya, jika dilihat dari segi keadaan semula jadi, Afrika tidak kalah dengan negara-negara lain. Afrika adalah benua kedua terbesar di dunia, dan mempunyai sumber asli yang kaya seperti minyak, gas asli, kobalt, uranium, berlian dan emas. Selain bahan yang terdapat di bawah tanah, benua ini juga mempunyai lebih daripada 4,000 jenis tumbuhan, haiwan liar yang unik dan gurun pasir Sahara yang terbesar di dunia. Lebih menarik lagi, fosil manusia purba yang paling awal yang ditemukan hari ini, Australopithecus afarensis, juga berada di benua Afrika. Ini menunjukkan bahawa Afrika mungkin adalah tempat asal spesies manusia, dengan begitu banyak lingkungan yang unggul. Beberapa orang melihat ini sebagai karunia Tuhan, tetapi sumber daya ini jelas-jelas tidak tercermin dalam pembangunan ekonomi Afrika hari ini. Meskipun banyak ahli ekonomi telah menyatakan bahawa Afrika adalah salah satu kawasan yang paling berpotensi pada masa depan, dengan populasi lebih dari 1 bilion orang yang mengandungi potensi bisnes yang kuat. Masa depan adalah tidak dapat diramalkan, tetapi tidak dapat dinafikan bahawa Afrika masih berada dalam keadaan yang relatif mundur. Jadi, apakah sebab-sebab yang menyebabkan benua Afrika gagal untuk membangunkan ekonomi secara berkesan? Secara ringkasnya, walaupun benua Afrika mempunyai kondisi awal yang baik, tetapi ia menghadapi ketidakseimbangan yang serius di kemudian hari dan ia tidak boleh dibincangkan secara terpisah dari sejarah dunia. Mari kita lihat keempat faktor berikut dari sudut pandang politik, kesihatan, industri, dan budaya. Pertama, tingkat politik adalah faktor yang penting. Pembangunan ekonomi dan politik sangat berkaitan. Ketika kita membicarakan mengapa Afrika tertinggal, banyak dari itu berhubungan dengan sejarah pemerintahan kolonial sebelumnya. Kerana jarak antara Afrika dan Eropah cukup dekat, sejak abad pertengahan, Eropah telah mengincar sumber daya Afrika. Pada zaman penjelajahan besar pada abad ke-15, negara-negara Eropah secara bergiliran menyerbu benua Afrika dan merampas banyak sumber daya. Setelah Perang Dunia I pada abad ke-19, negara-negara seperti Inggris, Perancis, Jerman, Portugal, Spanyol, dan Belgia secara sah menaklukkan Afrika, bahkan mengadakan konferensi pembagian kawasan Afrika untuk membagi wilayah Afrika. Konferensi ini juga dikenal sebagai pemburuan besar di Afrika. Dari namanya saja sudah jelas, bagi kerajaan penjajahan, sumber daya manusia yang banyak di benua Afrika adalah seperti daging yang siap untuk disembelih. Benua Afrika telah menjadi tumpuan penjajahan untuk jangka masa yang panjang.
Sekiranya dihitung dari tahun 1880-an sehingga penghapusan penjajahan global bermula pada tahun 1950-an, barulah mulai melangkah menuju jalan kemerdekaan secara perlahan-lahan. Namun begitu, jalan ke arah kemerdekaan adalah sangat panjang. Kerajaan putih di Afrika Selatan bahkan hanya membatalkan sistem apartheid pada tahun 1994, menjalankan pemindahan kuasa yang aman, dan melaksanakan pilihan raya demokrasi pertama, selepas hampir 100 tahun penjajahan. Ini telah meninggalkan banyak kesan sampingan di benua Afrika, terutama konflik etnik yang serius. Pada masa itu, apabila negara-negara Eropah memperbaharui kawasan jajahan mereka, mereka membuka peta dan secara langsung memotong negara dengan menggunakan pengukur dan pembanding, menyebabkan orang mengesyaki bahawa mereka tidak mempertimbangkan terdapat begitu banyak etnik yang berbeza di dalamnya, yang dipaksa bersama-sama atau etnik yang sama yang terpisah dan tersebar di banyak negara yang berbeza, atau juga ada orang yang berpendapat bahawa negara-negara Eropah memanfaatkan pertentangan antara etnik ini untuk membuat mereka saling mengawal dan tidak dapat bersatu, lebih menguntungkan pemerintahan putih. Hingga kini, konflik etnik yang serius masih berlaku di dalam negara-negara Afrika, seperti pada tahun 2019 ketika terjadi pembunuhan etnik di antara suku Lendu yang berladang dan suku Hema yang hidup sebagai penggembala dan menyebabkan 60,000 kematian dan 500,000 orang terlantar. Orang G di Sudan Selatan membunuh suku Machar yang menentang semasa mereka berkuasa dan menyebabkan 4 juta orang Machar melarikan diri dari Sudan Selatan. Situasi kekeliruan dalam kalangan masyarakat menyebabkan pendidikan rakyat tidak dapat berterusan dan ekonomi rakyat semakin terjejas. Anda mungkin bertanya-tanya, adakah parti pemerintah tidak mempunyai kuasa untuk merumuskan undang-undang atau mengawal konflik antara kaum-kaum ini? Berada dalam sejarah di mana orang kulit putih memerintah orang kulit hitam untuk jangka masa yang panjang juga menyebabkan kurangnya pengalaman dan pendidikan orang tempatan dalam bidang politik dan profesional. Individu yang bekerja di agensi kerajaan dikaitkan dengan rasuah dan ketidakmampuan. Anda boleh membayangkan selepas negara-negara merdeka pada tahun 1950-an, orang tempatan hanya mula mendapat kuasa untuk terlibat dalam politik, yang belum genap 100 tahun sejarahnya. Sistem politik yang tidak cukup matang dan konflik kaum yang kerap menyebabkan Afrika terus berada dalam keadaan tidak stabil. Dalam kata lain, keselamatan negara tergantung kepada keselamatan rakyat di dalam keadaan yang tidak stabil ini, dan kekurangan tenaga profesional menjadikan negara sukar untuk mencapai kemakmuran. Isu politik dapat dikatakan sebagai masalah yang paling mendesak di Afrika pada masa kini. Selain itu, sebab kedua bagi kebelakangan Afrika berkaitan dengan sanitasi dan persekitaran perubatan. HIV/AIDS, malaria, dan Ebola adalah semua penyakit berjangkit yang berleluasa di Afrika, dan boleh dianggap sebagai salah satu punca kemiskinan di rantau itu. Infrastruktur kesihatan asas di banyak kawasan adalah lemah, dan air minuman yang tidak bersih dan tandas menyumbang kepada penyebaran penyakit. Sebagai contoh, pada tahun 2018 sahaja, Jabatan Kesihatan Angola melaporkan bahawa 310,000 orang terinfeksi malaria, dan lebih daripada 1,000 orang meninggal dunia, dengan purata 25 kematian daripada malaria setiap hari. Afrika Selatan mengalami wabak listeria, yang disebarkan melalui pencemaran makanan, manakala Nigeria mengalami wabak demam lasa, yang disebabkan oleh makanan dan sumber air yang tercemar oleh tikus. Kongo mengalami wabak Ebola yang disebabkan oleh virus dari haiwan liar. Pelbagai penyakit berjangkit sukar untuk dibasmi kerana sanitasi yang lemah, dan ia merebak di kalangan orang ramai dan antara negara. Bantuan luar negeri tidak signifikan dalam memperlahankan penyebaran penyakit-penyakit ini. Menurut statistik Organisasi Kesihatan Dunia, jangka hayat purata penduduk Afrika pada tahun 2016 tidak sampai 54 tahun, iaitu berbeza sebanyak 23 tahun daripada purata global, iaitu 77 tahun.
Walaupun kadar kelahiran tinggi, kadar kematian juga tinggi, dan kadar penggunaan tenaga manusia di kawasan ini lebih cepat daripada negara-negara yang telah membangun, yang menyebabkan pembangunan ekonomi terhalang. Dari segi pembangunan industri, secara umum infrastruktur industri di negara-negara Afrika sangat lemah. Dasar-dasar asas seperti kereta api, jalan raya, lapangan terbang dan sebagainya tidak lengkap, malah walaupun terdapat sumber daya mineral yang kaya, negara-negara Afrika tidak mempunyai keupayaan untuk mengeksploitasi sumber tersebut. Kawasan Afrika termasuk dalam kategori negara membangun dan sektor-sektor ekonomi yang dominan adalah sektor pertanian, peternakan atau industri berorientasikan tenaga kerja seperti pembuatan tekstil atau kulit. Proporsi Afrika dalam sektor industri dan pembuatan global sangat rendah dan bergantung kepada pengeluaran sumber asas dan pelaburan asing untuk memperoleh keuntungan maksimum. Pada tahun 2013, China telah mengenal pasti potensi yang terdapat di Afrika dan banyak melabur dalam pembangunan infrastruktur Afrika dalam dasar satu jalur satu rentas. Namun, pada tahun 2019, terdapat banyak kesulitan semasa pelaksanaannya. Walaupun merancang untuk melabur wang, bekalan dan bakat profesional, namun mereka menghadapi risiko sukar untuk mengembalikan kos. Dalam pelaksanaan sebenar, China telah meremehkan banyak kesulitan seperti pinjaman pembangunan infrastruktur yang diberikan kepada negara-negara satu jalur satu rentas, di mana kebolehbayaran mempunyai banyak masalah serius. Banyak wang yang dilaburkan oleh syarikat-syarikat yang terlibat terdedah kepada risiko menjadi akaun terjendala yang tidak dapat diterima balik disebabkan oleh rasuah korporat, banyak hutang dan sebagainya. Oleh itu, dasar satu jalur satu rentas semakin sukar untuk dilaksanakan. Pengurangan jumlah pelaburan China bermula pada tahun 2019 juga telah menyebabkan infrastruktur yang belum siap, sukar untuk beroperasi dan tidak dapat memperbaiki aktiviti ekonomi yang sebenar. Seluruh negara di seluruh dunia terus mengawasi Afrika dengan matlamat yang berbeza-beza. Bagi pelabur, walaupun benua Afrika mempunyai potensi yang besar, ia juga mempunyai banyak masalah yang sukar untuk diselesaikan. Akhir sekali, untuk lebih memahami sebab-sebab yang menyebabkan ketertinggalan Afrika, kita perlu lebih menyelidiki budaya Afrika. Seperti yang telah disebutkan sebelum ini, Afrika adalah sebuah kawasan yang sangat kompleks secara etnik dan terjejas secara mendalam oleh sejarah penjajahan. Walaupun agama-agama seperti Kristian, Katolik, Islam dan lain-lain diperkenalkan semasa zaman penjajahan, kepercayaan perdukunan tradisional masih tertanam dalam masyarakat Afrika. Seorang ahli ekonomi Universiti Amerika, Boris Gershman, menerbitkan satu kajian dalam jurnal ekonomi pembangunan yang mendapati bahawa anak-anak imigran dari negara-negara di mana kepercayaan perdukunan banyak wujud lebih sedikit bersikap percaya kepada orang lain, berbanding dengan anak-anak imigran dari kawasan lain. Dalam konteks gelombang modal global yang memerlukan pembahagian buruh global dalam ekonomi rangkaian industri, kepercayaan dan kerjasama menjadi sangat penting, seperti banyak syarikat besar memerlukan keupayaan untuk bekerjasama dan berkomunikasi dengan orang lain. Gershman berkata dalam satu temuramah dengan majalah Sains Hayat, bahawa ahli ekonomi dan sosiolog lain telah menemui bahawa kepercayaan dan kerjasama memainkan peranan penting dalam kerjasama perniagaan, pembangunan ekonomi, perdagangan, dan pelbagai aktiviti sosioekonomi. Walau bagaimanapun, sistem kepercayaan perdukunan yang banyak wujud di rantau Afrika adalah satu sistem pemikiran yang benar-benar berbeza. Walaupun kepercayaan perdukunan berbeza-beza bergantung kepada kumpulan etnik yang berlainan, ramai daripadanya mempunyai idea yang sama tentang kutukan, mempercayai bahawa malang nasib disebabkan oleh kutukan seseorang yang lain. Oleh itu, seseorang perlu berhati-hati apabila berinteraksi dengan orang lain, dan konsep ini adalah biasa di benua Afrika. Tentunya, tidak ada yang baik atau buruk dalam etnik dan budaya, tetapi di bawah pemerintahan modal, kepercayaan dan kerjasama telah menjadi sifat yang sangat dihargai.
Walau bagaimanapun, dalam budaya Afrika, ini bukanlah satu sifat semula jadi atau manusia yang jelas. Gershman juga menyatakan bahawa apabila organisasi bantuan antarabangsa merancang projek pembangunan ekonomi di Afrika, mereka memerlukan untuk mempertimbangkan isu kepercayaan, perdukunan, dari politik, kesihatan, industri hingga budaya. Sebab-sebab mengapa Afrika tertinggal dalam sejarah dunia berkait rapat, dan mungkin masih memerlukan jalan yang panjang untuk secara beransur-ansur membebaskan diri daripada dimanipulasi oleh orang lain dalam zaman penjajahan. Terima kasih kerana menonton video ini. Jika anda suka, sila klik like dan kongsikan dengan rakan-rakan anda. Jangan lupa langgan saluran kami untuk mendapatkan video-video yang menarik di masa depan. Sokongan anda amat bermakna kepada kami dan membantu kami mencipta lebih banyak kandungan yang anda suka.